Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 bertitah berharap sektor swasta dan sektor awam akan terus berganding bahu agar rantau ini dapat pulih bersama dan dapat bangkit lebih kuat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menerusi rakaman video semasa majlis pembukaan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2021. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa dengan pandemik yang masih berterusan, ekonomi global kekal rapuh dan tidak menentu. Dalam menangani krisis ini adalah lebih penting bagi ASEAN dan rakan-rakan dialognya untuk meningkatkan perpaduan dan kerjasama serta menggalakkan penglibatan berterusan di antara sektor swasta dan sektor awam. Baginda seterusnya menegaskan bahawa sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2021, negara Brunei Darussalam diberikan penghormatan untuk memimpin rantau ini ke arah pemulihan ekonomi. Dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper, ASEAN menekankan komitmen ASEAN secara kolektif dalam menjaga penduduknya dan bersedia menghadapi cabaran dan peluang masa depan dengan matlamat memastikan seluruh komuniti ASEAN boleh makmur secara mampan. Under the ASEAN Economic Community, Brunei Darussalam's 13 priority economic deliverables show our determination in focusing our efforts towards the region's economic recovery post-pandemic, while leveraging on new technologies and digitalization to ensure sustainable economic growth in ASEAN. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah penandatanganan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP pada tahun lepas menunjukkan usaha bersepadu ASEAN ke arah majukan kerjasama perdagangan antarabangsa dan pemulihan serantau. Baginda menambah bahawa sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN akan menyediakan platform untuk penggubal dasar dan pihak berkepentingan yang lain untuk berbincang, mengongsikan pengalaman dan bekerjasama dalam cara-cara membolehkan perniagaan untuk menjadi lebih mampan dan berdaya tahan menghadapi kejutan masa depan. Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN merupakan forum tahunan Perdana Asia Tenggara yang mengumpulkan para pemimpin, para presiden, Perdana Menteri serta komuniti perniagaan negara-negara anggota ASEAN, AMS dan rakan-rakan dialog ASEAN. Sebagai salah satu acara rasmi ASEAN, ianya merupakan satu platform untuk membincangkan isu-isu utama yang dihadapi dan ditangani oleh rantau ini serta untuk membincangkan cara-cara untuk memastikan peluang-peluang ekonomi di ASEAN berkembang secara lestari dan inklusif. Tema sidang pada tahun ini iaitu Building Our Sustainable Digital Future akan memberi tumpuan kepada usaha bersama membina semula dengan lebih baik dan pemulihan yang kukuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Christian Ramaj, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia pada 18 Januari 2018. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama AG Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia pada 18 September 2019. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 memberikan tumpuan kepada tiga teras strategik iaitu pemulihan untuk membantu ASEAN
dalam memulihkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pra-pandemik. Digitalisasi untuk mentransformasikan ASEAN menjadi ekonomi serantau yang didayakan secara digital dan kelestarian untuk menggalakkan pembangunan yang saksama, inklusif dan menjaga kemampanan alam sekitar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua yang juga selaku pengerusi Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan kumpulan syarikat menekankan perkara tersebut semasa sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2021 yang dianjurkan oleh ASEAN Business Advisory Council ABAC secara maya. Yang Berhormat Datuk juga mengongsikan mengenai 13 Priority Economic Deliverables PEDs bagi negara Brunei Darussalam untuk tahun ini. Satu PED penting di bawah teras pemulihan adalah ASEAN Investment Facilitation Framework AIFF yang menetapkan prinsip dan tindakan untuk memudahkan kemasukan pelaburan ke rantau ini. Rangka kerja berkenaan diharapkan dapat memperbaiki keseluruhan ekosistem perniagaan, menyelaraskan pengendalian dan keperluan serta menggalakkan penggunaan satu platform digital untuk pelaburan. Yang Berhormat juga mengetengahkan beberapa pencapaian yang menumpukan kepada pendigitalan yang dapat membantu ASEAN dalam memajukan agenda digital transformasi ASEAN dan menggalakkan pemulihan ekonomi yang lebih holistik dan inklusif. Ini termasuklah pelan kerja pelaksanaan Perjanjian ASEAN mengenai e-dagang 2021-2025 yang baru disahkan. Pelan tindakan serantau pelaksanaan norma tingkah laku bertanggungjawab di alam cyber dan Bandar Seri Begawan Roadmap, agenda transformasi digital ASEAN untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi ASEAN dan integrasi ekonomi digital. Juga ditekankan pencapaian negara Brunei Darussalam di bawah teras kelestarian, terutamanya bagi Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community AEC yang akan mendorong ASEAN menuju pertumbuhan ekonomi yang lestari, mesra alam dan rendah karbon. Sebagai pengerusi BIBD, Yang Berhormat juga memberi tumpuan kepada beberapa topik utama termasuk penyelarasan Sustainable Development Goals dengan maqasid syariah, strategi dan perniagaan inklusif ASEAN. Juga ditekankan komitmen BIBD melalui pembangunan rangka kerja kelestarian merentas 3 tonggak iaitu pelindungan alam sekitar, keusahawanan bertanggungjawab dan impak sosial inklusif dan juga komitmen sasaran 2 bilion menjelang 2030. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 271 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Sidang media petang kemarin berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dapat 104 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 11 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 74 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana 3 daripadanya iaitu kluster Sahid Sendiran Berhad, kluster Negalang Unit Site dan kluster Masyur GC Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Pas Acre, kluster The Mall, kluster Freshco Batu Surat, kluster Permata Leo Vessel, kluster 3859 dan kluster 5532. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 171 kluster. Dalam pada itu terdapat 93 kluster baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan.
219 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 9,827 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,475 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 15 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,398 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 476,929 ujian. Dalam sidang tersebut, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa tax relief bagi tahun 2021 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong berikutan dengan penularan gelombang kedua COVID-19 sejak 7 Ogos 2021. Objektif bagi pemberian pengurangan ini adalah: pertama, sebagai galakan kepada pemilik bangunan komersial untuk meringankan beban penyewa-penyewa yang terjejas perniagaan mereka dengan membebaskan atau mengurangkan kadar sewa. Kedua, untuk membantu dari segi cash flow atau aliran kewangan pembayar cukai bangunan dan penyewa hartanah komersial. Ketiga, memastikan ianya tidak akan memberikan kesan yang lebih buruk ke atas tunggakan cukai bangunan. Dan keempat, membantu mengurangkan beban kepada peniaga yang menjalankan perniagaan di bangunan komersial milik persendirian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menjelaskan garis panduan pemberian pengurangan bagi tuntutan cukai bangunan semasa untuk tahun 2021 kepada pembayar cukai bangunan. Menurut Yang Berhormat, kadar tax relief cukai bangunan yang dihulurkan kepada pemilik bangunan yang menyewakan ruang bangunannya kepada peniaga-peniaga lain dengan syarat pemilik bangunan berkenaan mengurangkan sewa bagi tempoh sekurang-kurangnya 5 bulan secara berturut-turut bermula 1 Ogos 2021, iaitu pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 10 hingga 14% akan diberikan tax relief cukai bangunan sebanyak 20%. Tambah Yang Berhormat, bagi pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 15 hingga 19% akan diberikan tax relief cukai bangunan sebanyak 35%. Dan pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 20% akan diberikan tax relief cukai bangunan sebanyak 50%. Sementara itu, bagi pemilik bangunan yang tidak memberikan pengurangan sewa bulanan atau pengurangan hanya kurang dari 10% dari sewa bulanan, tidak akan diberikan tax relief cukai bangunan. Dengan mengambil kira perkembangan terkini, dasar kerajaan ke atas Sekatan Pergerakan dari pukul 8 malam hingga 4 pagi mulai 4 Oktober 2021 untuk pemilik bangunan yang menggunakan bangunan bagi tujuan perniagaannya sendiri dihulurkan kadar tax relief setelah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Bandaran bersama dengan bahagian pendaftaran syarikat dan nama-nama perniagaan ROCBN, Kementerian Kewangan dan Ekonomi meneliti dan memastikan bahawa perniagaan berkenaan adalah benar-benar perniagaan sendiri pemilik bangunan berkenaan. Pemberian tax relief sebanyak 50% bagi 5 bulan dari 1 hari bulan Ogos 2021 sehingga 31 hari bulan Disember 2021 kepada kategori perniagaan yang berimpak tinggi yang telah diarahkan tutup
dan yang terjejas dari segi pendapatan berikutan penularan wabak COVID-19 pada 7 hari bulan Ogos 2021 ialah gymnasium dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, salon kecantikan dan kedai gunting rambut di bawah establishment kecantikan dan kesihatan (IKK), internet cafe, leisure centers, panggung wayang, taman permainan kanak-kanak, pusat penjagaan kanak-kanak (daycare), sekolah mandu, galeri, perdagangan, perindustrian, harta nahas, kedai runcit, kedai makan dan restoran dan kedai jahit. Mengenai syarat-syarat lain kepada garis panduan pemberian tax relief 2021, menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, bagi pemilik bangunan yang mempunyai tunggakan cukai bangunan dan hendak memohon tax relief cukai bangunan, permohonannya hanya akan diterima jika pemilik bangunan berkenaan memberikan kerjasama untuk membayar tunggakan cukai bangunan sekurang-kurangnya 10%. Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pemilik bangunan belum menjelaskan tunggakan. Pemilik bangunan yang telah dihuruskan tax relief cukai bangunan hendaklah menjelaskan cukai bangunan tahun 2021 dan 2022 sebelum tamat tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jika gagal berbuat demikian, tax relief yang telah dibenarkan akan dibatalkan. Pemilik bangunan yang merupakan syarikat sendirian berhad dan telah dihurulkan 50% tax discount untuk tahun taksiran 2022 di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk tidak lagi dihulurkan tax relief cukai bangunan. Dalam hubungan ini, pihak Jabatan Bandaran akan membuat penelitian bersama dengan bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Bandaran akan menilai permohonan-permohonan untuk melayakkan pemilik bangunan bagi tax relief yang dimaksudkan, dan permohonan-permohonan hendaklah dihadapkan ke Jabatan-Jabatan Bandaran tidak lewat 30 April 2022. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita mengharapkan agar pemilik-pemilik premis perniagaan akan dapat bersama-sama membantu dalam usaha menangis cabaran-cabaran berikutan dengan penularan wabak COVID-19 di negara ini, khususnya dalam mengurangkan kadar risiko bangunan yang disebabkan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri maklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan operasi pulih dilanjutkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sidang media menjelaskan operasi pulih dilanjutkan selama 14 hari lagi dari hari Isnin 1 November 2021 sehingga Ahad 14 November 2021. Menurut Yang Berhormat, lanjutan operasi pulih adalah sebagai langkah bagi mempersiapkan negara ke arah proses pemulihan untuk menghadapi norma baharu dalam kehidupan seharian dengan mengawal keadaan penyakit COVID-19 dan pada masa yang sama memberikan masa untuk meningkatkan liputan vaksinasi penduduk negara ke arah mencapai sasaran yang dihasratkan. Operasi pulih yang sudah berjalan selama 3 minggu, alhamdulillah telah mula membuahkan hasil yang positif sejak minggu lepas, yang mana statistik Kementerian Kesihatan telah menunjukkan bahawa kadar nilai-nilai sukatan epidemiologi berada di tahap yang stabil. Ini termasuk data kadar jangkitan seperti effective reproductive number yang menurun serta doubling time yang semakin panjang. Walaupun kadar jangkitan harian masih menunjukkan jumlah kes yang tinggi,
Namun jumlah pesakit-pesakit yang kritikal, iaitu dalam kategori 4 dan 5, adalah stabil dan tidak menunjukkan peningkatan. Operasi pulih juga telah membuka peluang bagi pihak kerajaan untuk mengenal pasti trend dan pattern jangkitan yang sebenar, serta mengenal pasti perkara-perkara yang memerlukan perhatian lanjut. Di samping itu, alhamdulillah, projek vaksinasi kebangsaan juga telah menunjukkan keberkesanannya dan kita berada di landasan yang tepat ke arah mencapai sasaran 80% menjelang penghujung tahun 2021. Pelanjutan operasi pulih ini juga akan memberikan pihak kerajaan ruang dan masa untuk mempercepatkan lagi usaha pemberian vaksin kepada rakyat dan penduduk negara ini, khususnya program vaksinasi yang akan dilaratkan kepada individu berumur dalam lindungan umur 12 ke 17 tahun. Dan pada masa yang sama, untuk meningkatkan lagi usaha dalam menangani isu-isu berkaitan risiko jangkitan